أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر رب يسر رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا فتاح، يا رزاق يا رزاق يا رزاق، يا عليم يا عليم يا عليم، وبه نستعين. اللهم ربنا ربي زدنا علما، اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم. سورة محمد. سورة محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Surah Muhammad ni turun di Madinah. Dipanggil surah Madaniyah. Surah ini berkenaan dengan jihad sabilillah. Perintah jihad sabilillah. Yaitu surah ni, siapa-siapa yang mengajar surah ni besok, dia kena habis mengajar surah Hamid, surah Zumar, surah Az-Zumar. Kena habis mengajar surah Az-Zumar, kemudian Hamid 7. Iaitu sebelum ni. Sebelum pada ni ialah Hamid 7. Itu surat sebelum. Iaitu 8 surah. Lebih kurang 3 juzuk. 3 juzuk ni kena ajar dulu, barulah boleh ajar surah ni. Jadi oleh kerana kita ni ada belajar dah surah ni, surah Hamid, Zumar dan Hamid 7 ni, maka boleh ajarlah surah ni. Yaitu surah Az-Zumar menerangkan berkenaan dengan tauhid dalam akidah. Tauhid akidah. Yaitu iyyaka na'budu. Tafsir iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Tafsir iyyaka na'budu. Amin 7 pula tafsir bagi wa iyyaka nasta'in. Amin 7 surah tu, 7 surah Hamim yang kuala surah tu Hamim belakang tu adalah tafsir bagi wa iyyaka nasta'in. Jadi surah Az-Zumar ya iyyaka na'budu, surah Hamim 7 ialah tafsir bagi 7 Hamim. Jadi surah Az-Zumar berkenaan dengan akidah. Yaitu kepada kamu saja Tuhan aku sembah. Jadi kalau sembah yang orang lain macam mana? Itulah kufurnya. Ataupun sembah bersama dengan Allah Ta'ala itu orang lain. Allah bersembah, orang lain bersembah juga. Sama. Ataupun kepada Allah kita berzikir, kepada Nabi Muhammad kita berzikir juga. Support. Mana tidak ada pujaan, tidak ada sembahan, tidak ada ibadat dan sebagainya, melainkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Jadi surah Az-Zumar dengan Hamim 7 ni ialah tafsir bagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Waalaikumsalam. Tafsir bagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah ni. Ambil ni dah. Ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Ialah aku mengaku. Aku berjanji. Aku bersumpah bahawasanya tidak ada lagi yang layak disembah. Tidak ada zat yang ada sifat Tuhan. Sebab zat lain itu ada juga, tapi tidak ada. Semua zat-zat lain tidak ada sifat Tuhan. Tidak ada zat yang memiliki sifat Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita puja, yang layak kita buat ibadat, yang layak kita berdoa, melainkan kepada Allah Taala sahaja. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku, aku bersumpah, aku berjanji bahawasanya aku nak ikut ajaran Muhammad Rasulullah sahaja. Nak ikut ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sahaja. Ini mukaddimah nak start ni. Kalau tak faham sini, nak mengajar ni jadi silap faham pula banyak. Banyak dalam ni kita silap faham. Baik. Tengok balik muka surat 3-4 lai lagi, 3-4 lai iaitu surah Hujurat. Surah Hujurat. Surah Hujurat wala ayat. Surah Al-Hujurat. Lepas surah Muhammad itu surah Fatah. Lepas surah Fatah surah Hujurat. Dalilnya di ayat yang pertama. Itu saya baca nah. Dalilnya duduk di ayat pertama. Iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ni duduk di ayat yang pertama, iaitu ya ayyuhalladzina amanu surah Hujurat. Wahai orang-orang yang telah beriman. Anda mengucap dah dua kalimah syahadat. Mengucap dah. Nah? Mengucap dah dua kalimah syahadat. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan kamu mendahului di depan Allah dan Rasul. Ini ayat ni mahal ni ayat ni. Jangan kamu mendahului di depan Allah dan Rasulnya ada perkara lain. Ada hujah lain. Ada sembahan lain. Ada harapan lain. Ataupun ada zikir lain. Ataupun ada syariat lain. Wattaqullah, takutlah kamu hanya kepada Allah dengan jaga hukum. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar dia, lagi maha mengetahui. Jadi nak tafsir ayat ni begini. Nak tafsir ayat ni supaya kita faham asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu. Ini mukaddimah ni dipanggil usul tafsir lah. Usul tafsir. Supaya kita boleh faham nak baca surah ni. Supaya kita mudah tidak tergelincir lah daripada kefahaman ni. Iaitu daripada Imam Tirmizi. Hadis berbunyi. Iaitu Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu diutuskan oleh Nabi jadi governor Mesir. Mu'az bin Jabal diutus oleh Nabi SAW jadi governor Mesir. Tahun 10 Hijrah. Beberapa bulan sebelum Nabi sendiri wafat. Beberapa bulan sebelum Nabi wafat. Lalu Nabi bertanya, cek lah ni. Cek. Padahal dia tahu dah. Kalau dia tak tahu, dia tak kenal Mu'az, dia tak lantik ni. Mesti Mu'az ni antara sahabat besar Nabi. Kita dah ingat kan, 4 sahabat tu, sahabat besar, tak banyak lagi ya. Mu'az bin Jabal ni antara sahabat besar Nabi, di mana diutuskan Mu'az ni untuk mentadbir negeri Yaman.
Satu jadi kamna, jadi kamna. Dulu ni miskin ni. Miskin apa kenana ni belakang ni. Dulu ni tak reti belakang ni, tak reti agama apa ni belakang ni. Tiba-tiba bila belajar tafsir Quran dan hadis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah jadi cerdik dan boleh jadi pentadbir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, Muaz, wahai Muaz, dengan hukum apakah yang kamu putuskan hukum? Yang kamu nak putuskan hukum di kalangan umat Islam. Nabi tanya. Nabi tanya. Di sini. Di sini. Nabi tanya Muaz, dengan hukum apa kamu nak hukum rakyat? Dia nak mengetahui kan ada hukum hakam, pentadbiran, syariat dan sebagainya. Itu apa kamu nak hukum? Maka Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab dengan Quran. Dengan Quran. Mula-mula sekali dengan Quran. Kita sekarang ni dengan hadis. Muaz kata dengan Quran dulu. Jadi kita sekarang ni Quran ni jadi nombor 2 ni. Hadis dulu pula dah. Terbalik jadi. Belajar hadis dulu. Dia sepatutnya belajar Quran dulu. Lepas belajar Quran baru belajar hadis. Nah. Baik. Jadi Nabi tanya sekali lagi, saya ulang sekali lagi ya. Nabi tanya dengan hukum apakah yang kamu nak hukum rakyat? Hukum nak mentadbir macam mana, nak mengetahui lagu mana, hukum hakam macam mana, syariat macam mana benda gitulah untuk mengetahui ni. Maka Muaz bin Jabal jawab dengan Quran. Ini untuk tafsir ayat pertama surah Hujurat. Lepas tu Nabi SAW tanya lagi, jika kamu tak dapati benda ni, hukum hakam ni, ataupun syariat ke apa ke dalam hadis, dalam Quran, apa yang kamu nak hukum? Kalau dalam Quran tu tak ada, dengan apakah yang kamu nak hukumkan? Katanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan hadis Nabi SAW. Lalu Nabi tanya lagi, jika kamu tak dapati daripada Quran ataupun daripada hadis, apa yang kamu nak buat? Nak ukur dengan apa? Maka Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kata, dengan ijtihadku ya Rasulullah. Orang yang reti tafsir Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tu boleh berijtihad. Ijtihad sini ialah berkenaan dengan hukum hakam, nak mengetahui macam mana. Misalnya sekarang ni kita zaman Nabi tak ada parit, kita buat parit. Zaman Nabi tidak ada aircon, kita pasal aircon. Itu bina belaka tu kira-kira tu. Di dalam rumah ada tandas, ada bilik air. Masa Nabi tak ada belaka tu. Itu dipanggil mentadbir. Mentadbir itu maka perkataan walaupun benda tu bid'ah boleh buat. Zaman Nabi naik unta, kita naik kereta, bid'ah lah jawab ya. Maka itu boleh. Nah, tetapi berkenaan dengan hukum hakam yang ada dalam Quran, dalam hadis, yang ada dalam Quran, ada dalam hadis, tetapi tidak berapa jelas berkenaan dengan kes. Misalnya contohlah, satu orang mencuri, hukumnya kelantangan. Jadi orang yang mencuri itu, dia mencuri RM20 misalnya. Dia tak boleh potong tangannya tu. Benda sikit. Dan sebenarnya nilai sekarang tu benda tu sikit. Lepas tu dia mencuri, kenapa dia mencuri? Jadi yang kata tak boleh potong tangan RM20 itulah, ataupun perkara-perkara yang bersabit dengan jenis-jenis gitu. Mana tak jadi potong tangan tu ialah ijtihad ulama. Tetapi kalau berkenaan dengan wirid,
Berkenaan dengan sembahyang, berkenaan puasa, haji, syariat, akidah, itu tak boleh isytihat. Tak boleh. Mesti dengan Quran ataupun dengan hadis. Itu ya beza. Itu ya beza. Jadi siapa yang tidak ikut daripada hadis ni, siapa yang tidak ikut Quran dan hadis tu dan ijtihad tu, ijtihad sini ijtihad orang yang reti. Orang yang reti. Berkenaan dengan perkara-perkara kecil tadi. Tidak ikut jenis tu, maka dia sudah mendahului Allah dengan Rasul. Tepat dia yang neraka. Misalnya, Nabi tak ajar pada kita raut muka semayang. Kita kata boleh buat. Ada mana? Mana ada? Tak ada. Tak apa. Tak apa, tu masalah. Pasal syariat mesti ada hadis. Mesti ada hadis. Nah, syariat mesti ada hadis. Dan hadis pula dia tak keluar satu. Mesti ada 2-3 hadis sahih ataupun 20 ke banyak ke. Nah. Biasanya gitulah. Baik. Jadi maksud bagi ayatnya ialah mendahului Allah dengan Rasul ialah sesiapa yang berhukum yang bukan daripada Quran dan hadis adalah mendahului Allah dan Rasul. Nah? Okey, situ. Kat tu dulu. Jadi ijtihad ulama pula ialah kena tengok dulu ijtihad sahabat Nabi dulu. Mula-mula cek dulu. Ijtihad sahabat Nabi ni macam mana? Dalam kes ni. Ada. Kita yang tak pelik ni. Tak boleh ijtihad tak kenali. Dia kena faham situ nah. Iaitu kena ijtihad daripada sahabat Nabi tu dia berijtihad macam mana? Atas kes-kes ni. Ada banyaklah kita baru start belajar Quran dengan hadis baru. Bukan? Ada banyak lagi yang tak belajar ni. Jadi hadis pun belajar sikit baru. Quran pun sikit baru. Nah. Jadi kita sekarang ni ikut yang ori dulu. Yang belum kita jumpa tu letak tepi dulu. Belum kita jumpa dalil tu kita letak tepi dulu. Yang mana jumpa dalil baru kita amal. Jumpa dalil baru amal. Pasal kita baru start kan. Nah. Baik. Jadi ayat yang sama ada dalam beberapa ayat-ayat lain. Di antaranya ialah ati'ullah wa ati'ur rasul. Ayat tu lah. Taat pada Allah dan taat pada Rasul. Iaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Tak serupa. Orang panggil sinonim. Sinonim dia lagi la ilaha illallah ya ayyuhallazina amanu. Muhammad Rasulullah wa amilus solihat. Nampak? Dia punya kesinambungan tu. Berpasang. Nah. Asyhadu an la ilaha illallah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya ayyuhallazina amanu. Jadi amanu situ ialah orang-orang yang beriman. Orang berimannya ialah wa amilus solihat. Ya, apa dia wa amilus solihat? Ialah dia buat apa saja yang Nabi suruh, dia panggil sunnah. Sunnah. Apa yang Nabi ajar, yang itu dia buat. Ini sunnah. Dia panggil sunnah. Yang mana yang Nabi tak ajar, dia tak buat. Jadi siapa yang ikut sunnah ini, dia panggil orang yang amal soleh. Hari ini baru Ustaz, hari ini baru amal soleh. Peringkat paling rendah sekalilah. Dah baru kan. Tetapi bila lama-lama, bila orang kita tahu dia makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Jadi untuk kita kenali, kita ni orang yang beriman ke tidak, nak kenal. Kita nak kenal kita ni orang beriman ke tidak. Ada dia punya litmus test. Kalau sains dulu dia panggil litmus test. Ataupun puspatcom. Mana kalau kereta puspatcom. Atau barang-barang ni
apa sirin, sirinnya, yaitu nak tes kita beriman ke tidak boleh, yaitu surah Hujurat lagi. Nak tes kita ni betul orang beriman ke tidak kita ni. Ini derajat iman lah, bukan tak beriman dah. Derajat iman. Nah, yaitu ayat ke-7 surah Hujurat. Ayat ke-7 surah Hujurat. Ayatnya berbunyi begini. Wa'lamu, dan yakinlah. Ketahuilah maknanya. Tapi dalam bahasa Arabnya ialah wa'lamu, ketahui apa? Yakinlah kamu annabiyakum Rasulullah, ada di sisi kamu itu Rasul Allah. Jadi sekarang ni Nabi meninggal dah. Jadi yang ada laginya ialah hadis dia. Hadis dia ada Muslim, Bukhari, Nasa'i, Ibn Majah, Tirmizi, Abi Dawud. 6 kitab sah. Yaitu yang paling sahih sekali ialah Bukhari. Yang kedua Muslim. Yang ketiga Tirmizi. Yang keempat Abi Dawud. Yang kelima, yang keenam Nasa'i, Ibn Majah. Nah, yang mana yang ada dalam 6 kitab besar ni, siapa-siapa belajar dengan 6 kitab besar ni, dia sudah belajar 98% hadis sahih. Bermakna dia sudah belajar 98% agama Islam. Mana reti 98-99% agama Islam. Gitu. Bakal belajar sikit, sikit gitu. Nah, reti lah. Cuma kalau kita belajar Tirmizi, kita sudah belajar hampir keseluruhan lah, agak 90%. 90% dah hadis sahih. Agama Islam tu kita belajar dah lebih daripada 90% dah. Belajar Tirmizi saja. Masa dia mencakupi, dia ambil daripada mazhab ni tentang hadis satu ni, mazhab ni kata gini, mazhab ni kata gini, mazhab ni kata gini. Dia pula keluar pendapat dia kata gini. Selain pada tu dia beritahu Imam Bukhari kata gini, Imam ni kata gini, Imam ni kata gini. Hadis satu hadis. Satu hadis. Oh, sah. Tidak kita syarah, tidak syarah dia. Tidak syarah dia. Hadis tu, satu hadis tu, Imam misalnya Imam Syafi'i kata apa? Imam Hanafi kata apa? Imam Malik kata apa? Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Lepas tu banyak lagi mazhab-mazhab lain yang sudah mati dah mazhab tu, yang disebut dalam tu. Atas satu hadis. Tak belajar tak tahulah, tapi saya beritahu sebagai ada lagi. Itu bukan syarah dia lagi. Sebab tu tak payah belajar kitab syarah dia. Kalau belajar kitab syarah dia tak ada beza. Sebab siapa dia belajar tafsir, belajar Tirmizi itu, dia boleh baca sendiri dah kitab syarah tu, tak ada apa dah. Itu lebih jelas lagi ya. Baik. Sunan Tirmizi. Dia ada tajuk dia macam kita lah buat tesis kan. Kita buat tesis. Orang ambil PhD dia buat tesis. Tesis bab apa? Jadi setiap imam ni nak cerita pasal apa? Nak cerita apa benda? Hadis yang sama dalam tu. Tapi ini sudut ni. Itu kena belajar lah. Saya beritahu reka-reka ya sini. Nah, baik. Ayat ni. Bahwasanya yakinlah bahawa di sisi kamu, Tuhan tak kata ketahui, Tuhan kata yakinlah. Senantiasa ada bersama kamu itu Rasulullah. Itu senantiasa ada hadis-hadis Nabi. Lau yuti'ukum, jika dia ikuti, jika kamu ikuti fi katsirin minal amr, daripada kebanyakan daripada perintah tu,
la'anittum, maka kamu sendiri sudah jadi susah. Kalau Tuhan, kalau kita ni ikut 100% ni, apa yang kita ikut kebanyakan daripada perintah selain daripada Nabi, jadi susah kita. Susah kita. Jadi, kalau kita ikut 100%, kalau kata ikut kebanyakan daripada perintah Allah Ta'ala tu, la'anittum, kamu sendiri jadi susah. Walakin, akan tetapi, Allah habbaba ilaikum, Allah Ta'ala lah yang dengan mencampakkan kasih sayang kepada kamu apa dia? Al-iman. Campak dalam hati itu iman. Wa zayyanahu, dan perhiasan iman tu fi qulubikum, dihiasi pada hati kamu. Macam mana hiasi? Ni nak tahu iman satu orang tu beriman sempurna ke tidak. Iaitu wa karraha ilaikumul kufra. Dia sangat benci, iaitu Allah Ta'ala campak dalam hati orang beriman tu, yang akan dicerminkan daripada hati dia. Hati dia keluar kepada perbuatan dia. Apa yang dia faham tu diterjemah dengan perbuatan dia. Iaitu wa karraha ilaikumul kufra. Allah Ta'ala campakkan rasa benci dalam hati kamu terhadap segala perkara-perkara syirik kufur pada Allah. Kalau tak benci ni, aku kan. Bila kita tahu benda tu kufur, kita jadi benci benda tu. Sepertilah kita sekarang ni benci kepada orang yang sembah berhala misalnya. Benci tak? Tidak gitu. Tapi ada lagi kekufuran yang lain lagi pada itu. Di mana oleh kerana tak tahu, maka kita tak benci kerana tak tahu. Malah minat buat itu. Contohnya sembah berhala tu kita bencilah. Orang sembah berhala tu kan. Kada. Kalau tak benci orang sembah berhala tu, bermaknanya kita ni tidak dicampur lagi lah perasaan benci kepada benda kufur tu. Faham? Tidak, beriman tu beriman dah. Dia darjat dia. Orang dah benar iman dia tu. Jadi nak tahu kita ni benci ke tidak, nak tahu kita ni beriman ke tidak, ialah kita benci ke tidak perkara kufur. Contohlah. Keris kiamat. Di mana kita tahu percayaan tu adalah kufur. Tapi kita tengok orang nak buat tu, kita berasa tak apa. Dia buat depan kita. Kita tak benci tak apa. Oh. Kalau dia sediakan barang? Oh, buat lagi berat lah. Tu dia panggil talbis pula. Talbis campur aduk dia panggil. Campur aduk tu jenis Yahudi lah. Yahudi atau Kristian lah. Ini nak cek ni. Nak cek kita ni beriman ke tidak. Kita benci perkara yang kufur. Misalnya pokok duduk ratik Yahanana tu kau. Dengan joget dia tu kita tengok pun benci tu. Adalah. Contoh lah saya kata ni. Nah, perkara-perkara yang membawa pada syirik pada Allah Ta'ala, kita ni benci ke tidak? Makna bukan satu, ni banyak lah. Banyak perkara. Jadi kalau ni kita jenis A, B, C, D, E, F tu kita ada. Ada masalah lagi. Bukan masalah dia tidak beriman dah. Pasal dia tidak buat benda tu. Cuma dia tak benci. Satu lagi ialah wal fusuq, iaitu fasik. Fasik ni ialah dosa-dosa besar. Dosa-dosa, sentiasa buat dosa besar. Contohnya berzina. Dia tak benci zina. Jadi member dia pergi berzina, tak apalah, saya tunggu kat luar. Misal. Dia larang pun tak. Dia tunggu pula dah. Tu ada masalah. Nah.
minum arak. Tak apa dia minum sekali, kita minum Coca-Cola dia arak, tak apa dia gelas lain-lain. Sebenarnya benda tu tidak boleh sekali ya. Ataupun orang berjudi. Orang berjudi, kita tu tak benci dia berjudi. Malah kita ada sekali. Kita ada sekali itu dia panggil ayat dalam surah An-Nisa ayat 140. Kalau perkara yang melanggar perkataan Allah Ta'ala ni, kita ada sekali. Tuhan kata, kita larang pun tidak, kita lari pun tidak. Dia kata, misluhu kamu seperti mereka. Bermakna kita tak berjudi. Tapi Tuhan cah berjudi. Kadang tak lari. Kita tak minum arak. Tapi, kita larang pun tidak. Kita lari pun tidak. Duduk sekali. Ada sekali, kita minum arak juga. Berzina bersama. Wal fusuqa, lepas tu wal isyan, dan segala bentuk penderhakaan pada Allah dan perintah Rasul. Ini ialah berkenaan bid'ah. Tuhan perintahnya kita pergi buat B. Derhaka. Tuhan perintah kita semaya, kita tak semaya. Tuhan perintah kita puasa, kita tak puasa. Tuhan perintah supaya dihubungkan silaturahim. Kita tidak, kita putus pula silaturahim. Isyan. Jadi perkara tiga ni kalau kita tidak ada kebencian terhadap benda tu, mana iman kita ni rendah lagi lah. Ya saya kata tadi, kalau kita duduk sekali dalam tu kita seperti mereka, kita tidak buat dah tu. Dalam hati itu tak benci. Jadi cara tak nak zahir tak bencinya ialah kita tegur dia lah. Atau kita lari. Bukan? Selemah-lemah. Tak kata apa, lari je lah. Tu lemah lah. Tak apalah. Ada juga berkah. Duduk sekali, cah sama. Lepas tu, ulaika humur rasyidun, mereka yang ada perasaan inilah, mereka itulah mereka yang terpimpin di atas jalan yang lurus. Okey lah. Okey, tak ada. Baik. Balik pada tafsir ayat. Ni tak start lagi ni surah Muhammad ni. Tak start mukadimah lagi. Jadi oleh sebab mereka ni tentang surah Zumar ialah berkenaan dengan tauhid. Syirik ke Allah Ta'ala. Percaya pada Allah atau syirik pada dia. Iaitu dengan cara perantaraan. Tawassul. Iaitu ayatnya ialah ayat yang ketiga surah Az-Zumar. Iaitu ala lillahi dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya. Ketahuilah agama ini. Bahasanya agama milik Allah lah agama yang lurus tu. Mana agama Islam ni bukan milik kita, milik Allah. Jadi bila milik Tuhan, kita tak boleh nak buat ikut pandai kita ni, milik dia. Lillah, milik Allah. Allah dia kata. Allah, public announcement. Allah, ketahuilah. Mana keluar dalam beritexnya, dalam internetnya, dalam signboard di jalannya apa semua, ketahuilah, urusan. Boleh buat dengan lampunya, apa contoh gitulah. Apa tu bang bawa lagi, ketahuilah. Lillah, milik Allah. Lillahi dinul khalis, milik Allah lah agama yang lurus itu, yang original tu, yang betul tu. Bila dia kata milik dia, bermakna kita tidak boleh buat agama ni macam agama kita sendiri nak ikut kita nak buat. Tak boleh kan? Bukan? Kerana milik dia. Lepas tu Tuhan berkata lagi, walladzina takhadhu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala itu
pelindung-pelindung, pemberi-pemberi berkat, penjamin-penjamin. Pelindung apa? Pelindung daripada azab Allah. Jamin apa? Jamin daripada azab Allah. Tuhan nak turun azab pada satu orang, kita kata, nanti Tuhan, saya jamin dia. Boleh tak? Boleh. Ataupun daripada mahsyar besok, ada siapa kata, ada tak dalam hati mana-mana pernah awak dengar ke? Nabi kata, ya Allah ya Tuhanku, saya jamin ni dia ni. Tak ada kata gitu, tak ada. Nah? Dia mengaku sahabat dia tu ada, tapi mereka bilang kata, kamu tak tahu lepas pada kamu mati dia buat apa. Mereka kata ke Nabi. Sebab Nabi kepada orang yang sudah mati, bila dia sudah mati, dia tak tahu dah orang yang hidup macam mana. Yang kita pula pergi tawasul dengan Nabi. Itu hadis lain tu. Right. Jadi, ala lillahi dinul khalis walladzina takhudhu min dunihi awliya. Surah Zumar ayat 3. Ayat 3. Tengok surah Zumar depan lagi. Surah Az-Zumar sebelum Hamid. Tak, sebelum Hamid. Sebelum lagi. Itu ala lillahi dinul khalis walladzina takhudhu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah Ta'ala itu pelindung-pelindung. Surat berapa itu? 459. 458. Ayat ketiga. Nah, walladzina takhudhu min duni ala lillahi dinul khalis, milik Allah lah. Ketahuilah, ala mana ketahuilah. Lillah, milik Allah lah. Ad-dinul khalis, agama yang lurus, agama yang tulen. Agama yang original lah kalau kita lah ni. Yang ori itu milik Allah. Yang tak ori itu milik kamu lah. Gitu kan eh? Nah. Yang kamu reka tu yang kamu punya. Yang aku punya yang ori punya. Ya sebenar sekali kalau belajar tafsir Quran ni tak buat dah siri ni, tak buat. Walladzina takhudhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah Taala tu pelindung-pelindung. Ya ramai orang kita ni pergi tafsir, ustaz-ustaz ni pergi tafsir aulia itu wali. Aulia tu memanglah wali. Tetapi maksud aulia itu sendiri maknanya pelindung atau penjamin, penggaranti lah, penjamin, penggaranti, pemberi berkat dan sebagainya, jenis-jenis itulah, penolong-penolong. Tak apa Tuhan, saya tolong dia. Janganlah Tuhan boleh nak aku, saya jamin. Boleh. Boleh daripada masyarakat itu. Mak kata-kata anak. Boleh. Ya Allah ya Tuhanku, dia anak aku tu. Dia isteri aku tu. Dia suamiku tu. Dia mak aku tu. Saya jamin dia jangan bubuhlah anak aku. Nak jamin saja. Macam mana ni? Semua kita bercara sekali ni. Orang kena saman, boleh dia jamin sama dia tu. Semua nak masuk jail lah ke? Tak apa, saya jamin. Kata ketua hakim, boleh? Tak boleh. Nah, ala lillahi dinu walladzina takhudhu min dunihi awliya. Iaitu yang ada perasaan dalam hatinya ialah mana'buduhum. Tidak kami puja mereka, tidak kami sembah mereka, tidak kami seru dia, tidak kami bertawasul pada mereka tu. Illa, tidak, melainkan liyuqarribuna ilallah. Melainkan tujuannya menghampirkan diri kami kepada Allah. Jadi kita buat tawasul tu tujuannya nak suruh rapat ke Tuhan kan? Orang buat sembahyang hajat tu nak suruh rapat ke Tuhan tu. Aku doa sikit tak jadi kalau tu imam tu dia rapat dengan Tuhan. Tujuannya supaya imam tu akan merapat ke doa kita pada Tuhan.
Tu sebenarnya. Ni ayat dia. Kalau baca sepintas lalu tak nampak ni. Zulfa serapat-rapatnya. Sebab tu bila kita tanya, kenapa awak suruh mereka ustaz tu baca doa buat semaya ajak? Contohnya, dia kata, kerana dia ustaz, dia orang alim, dia rapat dengan Tuhan, dia semaya tak tinggal. Awak, saya ni dosa banyak. Tujuannya, doa kita nak suruh rapat ke Tuhan. Tu betul. Ini ayat dia. Nak suruh rapat. Itulah tawasul. Jadi tawasul sini tawasul dengan iman tu. Aduh. Innallaha yahkumu bainahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala buat kehakiman di antara kamu. Bimahum terhadap apa yang kamu dulu. Bimahum fihi yakhtalifu terhadap apa yang kamu dulu. Tentang tawasul tu. Yakhtalifu kamu berselisih. Satu kata boleh. Satu kata boleh. Minta tolong orang ni boleh. Bertawasul pada Nabi ni boleh. Adalah puak kata gitu kan. Satu lagi atau tak boleh. Ni bukan selisih sikit ni. Kanan satu, kiri satu. Satu kata boleh pahala, maknanya boleh masuk syurga. Boleh maknanya buat tu boleh masuk syurga lah. Satu kata lagi kufur. Dia patutnya kalau kita kata yang ni kata tak boleh. Yang ni kata tak boleh tapi kalau dia ada tapi tu ada jugalah. Ni tak ni. Satu kata boleh, satu kata kufur. Gitu. Dia tak selisih sikit dah ni. Selisih 180 darjah. Kiri kanan. Faham Innallaha, Tuhan berkata lagi. Yang selisih itu kita buat hakim esok daripada masyarakat esok. Tuhan kata. Tetapi Tuhan buat keputusan siap-siap dah sekarang, yaitu innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah Taala tidak akan beri pimpinan man huwa kadhibun, satu orang yang dusta dalam kata-kata dia. Dia kata ustaz tu boleh angkat doa dia. Tu dusta dia kata. Pasal Tuhan kata ud'uni astajib lakum. Doalah pada aku saja, astajib lakum, aku akan kenan doa kamu. Dia kata tidak. Dia kata Tuhan boleh diejah dengan ustaz ni. Jadi Tuhan ni jadi terpaksa tunduk kepada satu orang yang bijak pandai pula. Jadi Tuhan tak puasa sungguh lah. Jadi kalau betul. Kau. Tuhan berpuasa tapi kalau kita ejah buat ni boleh dia juga. Macam sekarang ni lah. Macam sekarang ni lah. Kan? Misalnya bank tak nak lulus satu projek itu. Officer tu tak nak lulusnya. Tapi kalau kira kot lain tu, kira kot timbalan presiden ke presiden bank tu boleh jadi lulus. Nak berkira dengan timbalan presiden bank tu pula, payah. Buat kira dengan bini dia. Buat kira dengan anak dia. Anak dia bodek mak dia, mak dia bodek pak dia. Pak dia adalah presiden banknya. Macam mana dia anggap bahawasanya Allah Ta'ala tu macam presiden bank tu lah. Itulah buruk sangka Perumpamaan dia macam tu. Salah. Jadi Kristian yang kafir tu kerana ni, iaitu dia sangka bahawasanya Nabi Isa oleh kerana beranak tak ada bapa, ada mukjizat luar biasa, boleh cakap masa kecil lagi, dan berbagai-bagai lagi lah. Nabi Isa ni kalau kita dia tengok kita, dia boleh beritahu kita makan apa tadi. Awak makan apa tadi? Oh makan, dia kata saya makan dah ni hari ni. Dia pun kata awak makan ni, dia boleh beritahu. Siapa beritahu? Tuhan beritahu dalam Quran. Lepas tu, bukan setakat yang awak makan, makanan awak kat rumah dia boleh beritahu lagi. Itu mukjizat dia.
Jadi luar biasa Nabi Isa tu kan. Maka dia minta tolong, Kristian minta tolong dengan Nabi Isa. Macam ni juga lah. Kalau aku doa sendiri, Tuhan tak nak bagi. Tapi Nabi Isa, boleh. Kristian kata. Oleh kerana Nabi Isa mati, dia kata. Ataupun Nabi Isa naik ke langit tu, dia pun kata, tak apalah. Padri dia. Jadi dia minta tolong dengan padri dia. Padri itu akan beritahu kepada sahabat Nabi Isa. Yang 12 orang tu. Al-Hawariyun tu. Kita John apa tu. Ya, dia orang ni akan beritahu Nabi. Nabi Isa beritahu kepada Allah Ta'ala. Maka, siapa-siapa yang mengatakan sesatnya Kristian kerana Nabi Isa anak Tuhan tu silap. Bukan salah, silap. Punca sesatnya ialah hati dia ragu-ragu dengan Tuhan nak beri berkenan doa dia. Tetapi kalau Nabi Isa boleh. Kita sekarang ni mula dengan sembahyang hajat. Lupa. Dia start dengan tawasul. Tawasul lain, contohnya buat tahlil. Mukaddimah dia tu ialah tawasul. Mukaddimah ila hadatin Nabi Mustafa, pada Nabi Muhammad yang terpilih, wa ashabi wa alihi segala keluarganya, wa ashabihi segala sahabatnya, anhum daripada mereka, syai'un sesuatu berkat aku nak. Lillahi ta'ala, kerana Allah. Al-Fatihah. Kita pun hadiah. Itulah tawasul. Mukaddimah buat tahlil tu kufur dah. Mukaddimah tu. Mulut lah betul lah. Syaitan nak suruh kufur ya. Lepas tu awak nak baca wirid macam mana, ikut awak, tak apa lah tu. Apakah sebab macam mana, nak warak macam mana, nak alim macam mana, tak apa dah. Apa dah, sekali mengalir dah. Dapat serupa dengan Ustaz benar pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Baik. Lepas tu ayat terakhirnya kafarun. Kufur apabila buat amal. Kadzibun iaitu dusta dalam percakapan dia tu. Dia cakap tu dusta. Dia pergi kata Allah Ta'ala tak nak tolong. Itu dusta tu. Kafarun. Lepas tu kufur bila buat. Bermaknanya orang yang nak buat sembahyang hajat tu, mula-mula sekali dia dusta pada Allah Ta'ala. Dia pergi kata Allah Ta'ala tak nak terima doa dia. Bila dia kata dusta pada Allah Ta'ala tu, dia sudah buruk sangka pada Allah Ta'ala tu, akibatnya kufur. Karena ragu-ragu pada Tuhan sendiri. Satu orang suami isteri lah kita kata. Dia cemburu buta. Kita balik lewat. Adalah orang yang start. Ya cocok sikit. Mula-mula sekali. Dia cakap muka-muka tu tadi. Kita pun balik. Kita pun sarah-sarah. Kita cakap biasa je. Ada orang lain pun ada. Okey, terus kat tu. Esoknya, dia tanya pula. Kita akak telefon. Perempuan tu kau? Kita tengok, perempuan tu kau? Masa kerja pun dia telefon. Awak ingat ke sampai ke sebulan? Kau tidak cerak. Kalau lagu ni. Balik lewat. Buat apa saja buat. Dia duduk dalam buruk sangka tu. Sedangkan tak ada benda pun. Contohnya. Dan anak murid saya ada 2 orang sini. Cerak. 2 orang. Yang satu tu dia buruk sangka kepada kerani di jabat tu. Kerani di jabat. Bila telefon ke pejabat, mestilah kerani tu jawab. Kan?
Apa-apa hak kan itulah telefon dia bagi pihak bos dia tu. Contohnya cerah. Bendanya tak ada benda. Jadi kalau kita buruk sangka pada Tuhan sendiri macam mana? Tuhan cerai ke dia? Cerai dia mana kufur. Tuhan kata doa lah pada aku. Aku berkenan doa kamu. Jadi tiba-tiba kita kata, Tuhan tak berkenan doa kita pasal kita tak pernah sembahyang insan. Tak pernah puasa. Tak kata tak nak buat kira. Lah. Jadi tak gitu Tuhannya. Nah, baik. Ini tentang tawasul. Jadi ini ringkasan bagi surah Zumar ya ni. Lau aradallahu an yattakhidha walada. Kalau sekiranya Allah Taala nak mengambil anak, Nabi Isa tadi kan? Anak. Perantara la yastafa, tentu dia pilih sendiri. Ma yakhluqu, daripada makhluk yang dia sudah cipta. Ma yasha, siapa-siapa je nak. Kenapa kita gini? Kenapa Kristian kata Nabi Isa tu wakil Tuhannya? Kenapa kita orang Malaysia ni kata Nabi Muhammad wakil Allah Ta'ala juga ni? Nak tawasul pada dia. Ataupun wali-wali mana-mana. Yang orang silap, nak masuk langgar, beri salam ke Nabi Ilyas. Setengah pula beri salam ke Nabi Hidir. Masuk langgar. Kerana Nabi Ilyas ni lah yang jaga rumput. Setengah kata Nabi Ayub jaga rumput. Semua ni adalah fahaman-fahaman sesat. Setiap syirik yang kita buat tu sekor setan tu habis pula. Ayat lain pula. Sebab tu mudah masuk hantu ni orang ada buat syirik ni. Mudah benar masuk hantu. Dia pun bila masuk hantu tu dia pun mulalah pergi bomo dengan tok guru yang jenis ni pula. Sesat mula. Baik. Jadi Tuhan kata tentu dia pilih sendiri ma yakhluqu mimma yakhluqu ma yasha, siapa-siapa yang dia pilih. Subhanahu, maha suci Allah daripada perlu pergantungan kepada mana-mana makhluk. Wallah, dialah Allah Al-Wahid, yang maha esa dia. Al-Qahar, yang maha gagah perkasa. Tak berkongsi dengan siapa. Maha esa mana tak berkongsi dengan siapa-siapa. Jadi kalau kita fahamnya itu surah Zumar. Nah, surah Zumar. Baik. Ringkasan ni, nah. Lepas tu ialah surah iaitu wa iyyaka nasta'in, kepada kamu saja Tuhan aku sembah. Iaitu surah Hamim Mu'min. Lepas pada Az-Zumar ialah Hamim Mu'min. Hamim tak Hamim. Hamim pertama. Hamim Ghafir. Nama satu lagi Hamim Ghafir. Muka surah 467. Muka surah 467. Nah, Hamim Ghafir. Maksud surahnya duduk di ayat ke 14. Muka surat sebelah dia. Ayat ke 14. Jawab. Ayatnya berbunyi, pada Allah mukhlishina lahuddin. Hendaklah kamu berdoa kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, tulus ikhlas kepada Dia saja. Ad-din itu doa. Ad-din itu doa. Dalam surah Az-Zumar pun ada lillahi dinul khalis, milik Allah lah agama yang ori itu. Agama yang ori tadi kan yang baca tadi. Lepas tu fa'budillah mukhlishan lahuddin. Dia kata gitu. Surah Az-Zumar ayat 2. Jadi sini pada Allah, jadi pada Allah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Hendaklah kamu tulus ikhlas dalam berdoa kepada Allah Taala. Pada Dia saja ad-din dalam agama ataupun dalam doa. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tak suka. Jadi sini ayat doa sini berserta dengan orang kafir. Bermaknanya sini doa orang kafir jangan sekali-kali kita buat.
doa seperti orang kafir. Yaitu contohnya sembahyang hajat tadi. Sembahyang hajat tadi orang kafir buat, yaitu mereka jumpa Kristian minta tolong dengan padri dia supaya kat doa pada Allah. Pada Nabi Isa pada Allah. Orang Buddha beritahu kepada Tok Cha dia. Tok Cha tu beritahu kepada Buddha, Buddha tu beritahu pada Allah. Orang Hindu beritahu pada dewa dia. Dewa tu akan bawa doa kepada Allah. Dewa sini ialah malaikat. Yang Sikh pula minta doa kepada 10 orang guru. Guru sahib dia, Iaitu yang last sekali guru Nanak. 10 orang. Ayah P minta tolong ayah P sendiri. Arkam minta tolong dengan apa? Abu Ya. Dan Abu Ya minta tolong dengan apa tu? Guru dia tu yang mati dah tu. Tu apa? Yang Syiah minta tolong dengan Sana Ali, Sana Hussein, Sana Hasan, Siti Fatimah. Dan supaya doa tu bawa pada Allah. Supaya. Syirik supaya. Tarikat pun segitu juga. Tarikat pula kita tawasul pada wali. Wali tu macam-macam wali lah. Imam Syafi'i, Imam Ghazali semua ada belakang tu. Uwais Akroni lah. Syekh Abdul Qadir Jalani lah. Nabi Khidir lah. Allah sekali Nabi Muhammad. Supaya bawa doa ni, supaya bawa wirid ni yang kita baca ni kepada Allah. Supaya tawasul belakang. Yang tahlil pula mula dengan tu supaya dapat berkat ni. Tujuan berkatnya tahlil yang kita buat oleh kerana Nabi tak ajar, berkat itulah menyebabkan tahlil itu akan sampai kepada si mati. Ekstra dan Nabi tak buat, sahabat tak buat, tapi recommendation. Cok dah kesernya. Apa Najat cek dah kesernya. Presiden dia sign situ kan lulu juga. Dia kira macam dunia ni. Allah Taala ni macam manusia. Tidak buruk sangka pada Allah lagi juga. Allah. Tak faham sinilah kekufurannya berlaku ni. Nah. Jadi mukhlis pula. Kena tafsir mukhlis ni. Mukhlis ni tulus ikhlas. Tulus ikhlas mana dia? Baik. Tulus ikhlas tuntutan dalam beragama. Sembahyang hendaklah tulus ikhlas. Puasa hendaklah tulus ikhlas. Ibadat kena tulus ikhlas. Doa tulus ikhlas. Betul? Betul sungguhlah. Memang gitulah. Cuma sekarang ni nak faham tulus ikhlas tu macam mana yang diterima. Takkan tak ada apa siring dia tu. Siring dia, puspakom dia tu. Mesti ada kan? Mengikut yang Allah ajar. Mengikut yang Allah ajar. Dan Nabi diajar. Baik. Sebenarnya gini. Bila kita nak faham satu perkara kita pandai bawa kereta. Tapi kita tak pandai road sign. Accident tak agak-agak ni bawa jalan. Accident. Tak tahu road sign, pandai dah bawa kereta. Road sign tak tahu. Nah, jadi sininya ikhlas ini, nak faham ikhlas ialah siapakah lebih ikhlas lebih daripada orang kafir? Tak boleh tidak. Lebih orang kafir ikhlas. Ikhlas dalam bid'ah yang dia buat. Ikhlas dalam kekufuran yang dia buat. Pokok tarikat bukan main ikhlas lagi, dia buat baca wiridnya sampai pagi. Ikhlas tak? Ikhlas. Merah mata, sakit belakang, sakit kaki, betul kaki semua sekali pun buat macam. Pasal nak ke rapat tu. Ikhlas bukan buat tak ikhlas tu. Macam juga orang buat maulud. Ikhlas tak tu sembelih lembu, sembelih kambing. Ikhlas tu. Ngabi duit apa. Orang nikah sanding tu. Ikhlas tak dia buat tu, ngabi duit dengan belanja sewa pelamin sampai 10,000 tu. Ikhlas tak? Ikhlas. Jadi nak faham ikhlasnya ialah
Orang kafir ikhlasnya. Contohnya, orang padri duduk dalam gereja tu, tak kawin-kawin tu, ikhlas. Gaji tak ada. Ikhlas. Ikhlas. Tak cara duduk dalam kuih dia tu, ketik dia tu. Tak kawin-kawin pakai baju dua lai tu. Dia lebih ikhlas daripada Kristian lagi. Kristian ni padri boleh makan lakar. Dia ni tak makan benda darah nah ni. Hindu Buddha ni. Lebih ikhlas dia lagi daripada Kristian. Kenapa? Jadi ikhlas diterima ke tak? Pasal kufur tu lah. Nah, apa dia? Kufur tu ikhlas macam mana? Kufur mata satu bab. Kalau kita kufur pada Allah, betapa ikhlas macam mana kita semaya, kita puasa pun tak terima semua. Itu mana dia. Nah, baik, ikhlas yang kedua. Dia duduk dalam kuih, dia duduk dalam gereja seperti hadis Nabi itikaf dia panggil. Beritikaf dalam masjid. Bukan. Jadi beritikaf dalam kuih tak boleh. Jadi beritikaf atas kubur tak boleh. Nah, tak boleh kan? Ikhlas ke tak yang beritikaf atas kubur dia tunggu kubur tu lah? Ikhlas tak? Ikhlas. Ni tangkuk atu lah apa semua ni, malam-malam ni kena nyamuk lagi apa lagi ni. Bukan? Ikhlas tak? Ikhlas tak sampai beli duit juga. Jadi ikhlas mesti seperti mana Nabi ajar. Kalau ikhlas tidak seperti mana Nabi ajar, ikhlas itu tak terima. Nah? Lah nah? Pasal semua misalnya orang sembahyang jenazah. Keluar rumah pergi duit. Ikhlas tak dia tu? Terima tak? Tak. Pasal Nabi tak ajar. Nabi tak ajar. Dia mengharapkan pahala, dia kata sedekah tak boleh pahala sedekah. Dan sedekah tentang sembahyang jenazah ni ada ke tak? Jadi dia ada dusta pada Allah pula ada. Dia kata hadis dia ada, dia berkata Tuhan nak bayar, iaitu Tuhan nak beri papasan ke dia dengan beri pahala. Itu dusta pada Allah pula. Oh. Orang yang mengambil pula. Oh. Faham tak? Jadi, pada Allah mukhlisina lahuddin, hendaklah kamu tulus ikhlas berdoa kepada Allah Ta'ala dalam agama ni, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu tak suka. Nak huraian ini 2 juzuk setengah. 2 juzuk setengah. Amin 7. Saya mengajar 2 juzuk setengah ni 7 bulan. Jadi tafsir iya, wak iya kena setengah ini 7 bulan. Dan dalam ni akan memberitahu lagi kekeliruan dalam doa ni secara detail. Ini yang prinsip dia. Nah? Baik. Oleh sebab itu, maka baru boleh nak mula mukadimah. Habislah mukadimah ni. Iaitu usul tafsir ni habis kat dulu. Ada banyak lagi kalau nak kira. Nah, habis kat dulu dah. Iaitu, maka siapa-siapa yang tak faham lagi tentang doa ni, tentang ibadat tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala ni, maka tuntutan manusia ialah tuntutannya ialah perang saja tinggal. Tak dengar juga, perang. Ajar-ajarlah kena, perang. Hari ini ialah surah jihad. Kita tu, kalau tak cerita tu tak boleh. Saya ajar awak ni, tak faham awak ni pula ayat ni. Ayat yang kena baca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru. Orang-orang yang kafir. Kafir sini yang buat syirik pada Allah lah. Akidah dia dengan perbuatan dia, atau akidah saja, atau perbuatan saja. Wasaddu an sabilillah.
dan dia sendiri menghalang orang lain daripada jalan Allah. Iaitu zaman Nabi dulu, dia halang Nabi daripada masuk Mekah, masuk Masjidil Haram nak sembahyang. Dia halang. Sahabat-sahabat Nabi, dia tampar, dia pukul macam-macam, dia hina, segala. Nah, Nabi buat dulu lah. dah masa Nabi di Mekah. Dan siapa-siapa yang nak pergi ke Madinah, nak belajar ni, nak masuk Islam ni, dia tangkap, dia pukul, dia apa pula. Dia duduk Mekah. Dan dia pergi serang Nabi itu kerana nak menghalang Nabi daripada sebar agama. Semua sekali ni dipanggil halang. Antara halangan sekarang ni ialah, antara halangan-halangan sekarang ini belajar ni pula. Kalau tak boleh belajar ni nanti sesat. Kamu baca Quran pun tak pandai. Susah ni. Ni saya mengajar detail dah ni. Tidak mengajar macam biasa lah. Biasa tu saya baca hurai sikit lah. Ni mengajar slow lah ni. Pasal saya tafsir di Kelantan nak habis lah. InsyaAllah ada 2 minggu lagi habis. Khatam lah. Wasaddu an sabilillah. Jadi nak faham wasaddu tu menghalang orang lain daripada jalan Allah. Antara lainnya dia halang kita ni daripada mengajar di masjid-masjid. Halang daripada pergi ke masjid-masjid. Di Tok Bali tempat saya ni tak dipanggil lagi saya sembahyang jenazah. Sebab saya larang tuan rumah daripada beri duit dan larang orang ramai daripada ambil barang tu daripada tuan rumah. Buat 4-5 kali tak panggil dah. Cara halang. Dia kata saya sekat orang nak derma. Tak sekat. Aduh. Dan kita budak-budak belajar pergi madrasah, pergi sembahyang jenazah tu free kan? Jadi yang belajar di pondok-pondok bawa balik ni barang ni. Orang Kelantan kata geting tangan. How geting? Yang jadi kecil sangat. Banyak ni. Kerana banyak sangat buku dan plastik kan. Dah gula 1 kilo. Nasi belauk 1. Air 1 botol. Surat Yasin. Kebekat lah kalau awak tu. Banyak lagi lah. Di Jelawak sudah beri 1 kampik beras. Di samping semua sekali itu 1 kampik beras pula. Berserta dengan duit ya. Ada tempat-tempat lain tu sekali dengan surat Yasin pada dia tempoh kau ni. Jadi di surat Yasin tu disebut nama lah si mati tu. Oh. Sebut nama si mati. Takut Tuhan tak tahu kan. Jadi Tuhan yang maha mengetahui itu jadi tak tahu kalau tak tulis nama. Ni akidah ni belakang ni. Wasaddu an sabilillah. Mereka menghalang orang lain daripada jalan Allah. Adalla a'malahum. Maka gugurlah. Sesat. Allah tu sesat. Gugur. Hilang. Maksudnya hilanglah. Gugurlah amalan-amalan mereka. Amalan sini amalan soleh. Amalan soleh tu hancur. Nak kufur pasal orang kafir ni dia bersedekah. Maka sedekah dia tu pahala sedekah terbatal. Tak terima. Gugur. Kerana kufur. Walladzina amanu dan orang-orang yang beriman pula, iaitu yang tidak buat syirik ni, wa amilus solihat dan buat amal soleh seperti mana Nabi diajar tu, wa amanu, mereka yakin. Tengok ya, saya tafsir tu ada beza sikit dengan yang buat tu, yang dalam kitab-kitab tafsir tu ada beza sikit lah. Iaitu apa ni? Wa amanu. Tak, ya sebelum pada dia tu walladzina amanu. So,
dan orang-orang yang telah beriman, iaitu tidak syirik. Wa amilus solihat, dan buat amal soleh seperti mana Nabi diajar. Wa amanu tu kena bila ayat duduk dalam kataan yang sama duduk dalam satu baris. Satu tu ditafsir lain sikit. Iaitu wa amanu, dan mereka yakin penuh. Yakin sini yakin penuh. Yakin 100% bima nuzila ala Muhammad, terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Iaitu ma tu rujuk kepada wahyu. Terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, iaitu Quran. Wa huwal haqq, dan dia Quran itu adalah benar. Mir rabbihim, benar-benar daripada Tuhan mereka. Kaffara anhum, maka orang yang boleh buat amal soleh, yang beriman begini dan buat amal soleh begini, kaffara anhum sayyiatihim, Allah Ta'ala akan tutupi dosa-dosa mereka. Kafara ni tutup. Kafir itu makna tutup. Tutup yang benar kita panggil kafir. Tutup. Kafara itu makna tutup. Jadi Allah Ta'ala tutup. Dia ada dua makna. Ada satu lagi, Tuhan ampun dosa. Dosa tu, cah tu ada. Awak merah ada, cuma cak situ cancer. Gitulah ada. Satu lagi write off. Orang pun tak tahu orang tu ada dosa. Saya nak beritahu, kalau sekiranya saya nak tanya, adakah kita semua ni tidak ingin nak jumpa dengan Nabi kita dalam surga? Ada hati kita nak jumpa Nabi lah. Tak ada. Agak-agaknya awak ni kalau Nabi tahu yang awak ni pernah buat gini, malu tak? Buat tak kursi lah. Buat tak kursi, tak apa. Nak belanja, tak apa lah kau. Masih ni begitu. Duduk atas kursi tu. Kita orang duduk leceh lama. Duduk atas kursi. Terus naik duduk atas kursi. Naik atas kursi. Riba tak apa. Kafara ni iaitu Tuhan tutup dosa. Jadi satu Tuhan ampun. Ampun tu boleh jadi tahu lagi. Nah. Satu lagi tutup. Tutup maknanya tak ada siapa tahu. Ada siapa tahu. Oh, delete. Mana nak? Nak delete lah. Pasal masing-masing ni ada. Saya katalah saya tak tahu awak, tapi saya rasa suka ya. Ada perkara-perkara yang saya tak boleh tahu isteri saya. Dosa saya buat. Asal malu. Kau awak boleh tahu apa? Tak ada. Maknanya segitu. Bini kita semua kita tak boleh tahu. Kawan baik pun tak boleh tahu. Iaitu perkara-perkara yang dosa yang kita malu. Bukan? Maka apatah lagi kalau dosa-dosa begini ni Tuhan Nabi tahu. Kalau misalnya atau sama-sama dalam syurga tu, wah ini dulu ni ada ni buat ni. Tak seronok lah dah Jadi sini kaffar anhum, Allah Ta'ala menutupi pada mereka sayyiatihim, dosa-dosa lalu mereka. Wa aslaha balahum, dan Allah Ta'ala memperbaiki balahum, keadaan mereka. Perbaiki. Iaitu Allah Ta'ala upgrade. Mata ni tak payah prospek lah. Tak payah prospek dah. Mata ni sekarang ni agak-agaknya. Kalau kita ni boleh tengok seperti malam, seperti buang hantu. Tak payah pakai lampu dah kita. Bukan? Siari pula mata seperti bola. Boleh nampak jauh. Dengan detail pula. Jadi sini memperbaiki mana tu mata. Lepas tu deria rasa ni.
Kita hidung saja bau kita ni, hidung ni dari rasa kita ni berbanding dengan anjing, bau hidung anjing kita ni sikit sangat ya. 1/1000 tu. Dari rasa kita yang kita rasa bau sedap ni, yang anjing itu 1000 kali ganda. Dia bau dia. Begitu lagi pada binatang-binatang lain. Jadi deria bau pun di-upgrade supaya bau-bau wanginya dalam syurga tu kita boleh bau sungguh wangi dia. Dan kecapi makanan dan minuman dia tu dengan segala benda tu, mana kecapi yang luar biasa lagi. Itu dari segi contoh lah. Mana balahum Allah Ta'ala memperbaiki keadaan-keadaan mereka ini, yaitu di dunia ni lagi, itu di akhirat. Yang di dunianya Allah Ta'ala memberi taufik kepada hati-hati mereka supaya mereka tu boleh minta ampun dengan Tuhan. Kalau Tuhan tak beri taufik minta ampun, orang tu tak minta ampun. Dia tak nak ampun dosa orang tu, dia tak beri taufik orang tu minta ampun. Jadi kalau orang yang minta ampun tu taufik Allah Ta'ala ada. Jadi apabila kita berasa kita ni nak doa, terus doa, jangan nanti kalah. Bila dapat satu kemahuan nak berdoa tu, terus berdoa. Masa tu dibuka hijab lah. Gitu. Masa Tuhan buka taufik untuk kita berdoa. Dia nak makbul tu. Sebab orang yang tak puasa, dia tak minta ampun dosa dia, tak puasa. Orang tak semayang tak minta ampun dosa tak semayang dia. Sehinggalah dia semayang, baru dia minta ampun dosa tak semayang. Tanya tak percaya. Mana taufik untuk minta doa tu Tuhan tutup juga. Allah. Syukur kita semua pada Allah Ta'ala kerana Tuhan sudah buka pada kita nak belajar ni satu hal. Ramai tahu Quran ni. Buat tak ya. Quran ni sudah jadi perhiasan di almari-almari di rumah. Berambut tu satu hal, perhiasan. Kitab-kitab ni jadi perhiasan di rumah-rumah macam tu. Allahu Akbar. Zalika bi anna alladhina kafaru. Yang demikian itu kerana orang-orang yang kafir itu ittabi'ul batil. Mereka ikut segala perkara yang batil. Yang tak diajar oleh Nabi ni, semua tu dia ikut itu. Jadi hujah mereka nya ialah hujah tu guru. Kita boleh pakai hujah mana-mana ustaz, mana-mana guru dengan syarat. Ustaz atau guru itu memberitahu ini ayat Quran, ini hadis sahih. Maksudnya gini. Boleh kita nak pakai. Kalau dia setakat mulut dia kata tak jadi. Jadi, ni kitab tulis ni. Kitab Mahabharata ada, Ramayana ada. Dalam kitab tu kata apa? Ayat Quran ke hadis Nabi dalam kitab tu apa? Ayat Quran tu tafsir betul tidak? Hadis Nabi tu hadis sungguh ke tidak? Yang kedua, bila hadis sungguh, hadis tu sahih ke tidak pula? Jadi sekarang ni ada yang berhujah tentang tawassul ni, dia kata ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata boleh dalam kitab ni. Lepas tu buat mari pula keluar hadis-hadis yang hadis-hadis
ayat-ayat Quran ataupun hadis yang sahih, tetapi perkara lain. Bab lain. Mereka ikut perkara-perkara batil. Wa annal ladzina amanu, dan orang-orang yang beriman itu halo, ngajar lagi nih. Nah, orang-orang yang beriman itu ittabi'ul haqqa min rabbihim. Mereka hanya ikuti yang benar-benar daripada Tuhan mereka, yaitu Quran dan hadis Nabi dia. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Demikianlah Allah, kerana yang demikian Allah Ta'ala buat contoh-contoh perbandingan bagi manusia semua, supaya manusia itu boleh berfikir tentang akhirat. Tentang akhirat yang mereka bakal tempuhi. Fa idza laqitumul ladzina kafaru, maka apabila kamu bertemu mereka dalam perang, bertemu sini bertemu dalam perang, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu, wa darbar riqab, maka pancunglah pada batang-batang leher mereka. Tak boleh ni nak pegang tangan dulu, pegang kaki. Kita pegang tangan dulu. Lepas dekat duduk dalam sejarah lagi, dekat tangan sebelah lagi. Seksa dia tak boleh. Masa berperang tu, cepat-cepat potong kepala lah. Jalan ni kalau napang sana ni tembok kepala ataupun jantung. Kalau boleh nak tembok ke kaki, maknanya menyebabkan orang tu seksa, tak boleh. Nak cepat-cepat. Tak boleh nak seksa dia lah. Kotor bariqab, maka pukul ayat itu hendaklah pancung pada batang-batang tekuk mereka hatta idza asqantumuhum, sehinggalah mereka itu 100% sudah kalah kepada kamu. Kamu sudah mengalahkan mereka, ataupun mereka itu sudah kalah 100%. Maknanya peperang ini tidak boleh berhenti sehinggalah dia tu, jihad tu tidak boleh berhenti sehinggalah mereka tu betul-betul mengaku kalah. Secara total ni, maknanya mereka tak lawan lagi, tak boleh lawan lagi. Fashaddul wasaq, maka ikatlah dengan ikatan yang kuat kepada sesiapa yang kamu sempat tangkap. Tangkap mana bubuh dan penjara, apalah pokok dia ni dulu. Fa imma manna, dan sekiranya kamu belah kasihan pada mereka. Belah kasihan. Ba'du, selepas pada itu, wa imma fidaan, dan bolehlah juga kamu, kalau kamu belah kasihan pada dia, kamu boleh lepas dia saja, bebaskan dia saja, ataupun wa imma fidaan, ataupun kamu minta tebusan. Tebusan. Orang kita berapa orang yang kena tangkap, bertawan, tebus dengan Ini undang-undang perang kan? perang. Daripada hadis Nabi SAW, ada satu peristiwa, saya tak ingatlah perang mana, diketuainya kalau tak silap oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dalam peperangan itu, orang musyrikin duduk belakang mereka tu ialah bukit. Dia tak boleh lari dah. Nampak di depan. Belakang bukit. Jadi dia serang daripada belakang mereka ialah bukit. Serang tu lah. Jadi di kaki-kaki bukit tu ialah
anak-anak dan isteri-isteri mereka lah. Peperangan tu tiba-tiba kalah musyrikin. Maka yang perempuan ni lari nak naik bukit. Satu orang pemanah, sahabat Nabi yang bijak memanah sebelah atas bukit. Bila naik panah depan. Jadi sehinggalah mereka tu tak berani naik. Maka dapat ditawan. Perempuan-perempuan dan anak-anak. Jadi hamba abdi lah kau ni. Harta rampas perempuan-perempuan jadi hamba abdi habis. Jadi daripada ramai-ramai perempuan tu ada satu orang mak dan anak. Kedua-duanya comel. Kedua-dua orang ni comel. Orang kafir lah. Jadi sahabat Nabi kata tak pernah lagi aku tengok dalam orang Arab ni secomel anak dia. Nyemak tu comel dah. Anak tu. Jadi Sayyidina Abu Bakar beri yang anak tadi kepada yang pemanah tu. Sahabat Nabi yang pemanah. Saya tak ingat nama. Jadi semua berita ni macam kita lah. Berita ni tersebar cepat ni. Ada yang balik dulu kan. Yang sampai dulu. Berita ni sampai menang ni. Ada yang sampai dulu. Jadi sampai berita tu pada Nabi. Atau seorang sahabat ni boleh jadi hamba abdi dia satu budak perempuan yang comel. Dia tidak ada lagi dalam negara Arab ni secomel tu. Besoknya bila dia sampai ke Madinah, besoknya Nabi jumpa dengan orang ni di pasar. Jadi Nabi kata, dengar kabar kamu dapat perempuan comel. Kata ya. Nabi kata, beri pada aku. Dia pun kata, ya Rasulullah, saya jamah budak lagi. Tengok saja baru. Comel sangat, jadi tengok saja baru. Jadi dia tak berilah pada Nabi. Esoknya jumpa pula dengan Nabi. Nabi pun minta sekali lagi, berilah budak perempuan dekat aku. Dia kata tak. Jadi malam tadi betul juga lagi tu. Dia tu. Tapi tak apalah. Rasulullah nak beri. Dia berilah hamba abdi itu ke Rasulullah. Saya dengar cerita tu seperti awak faham ni. Seperti awak dalam kepala awak ni lah. Ada ni. Nabi ambil budak perempuan tu, bawa utusan dengan perempuan itu sendiri, bawa sebagai hadiah pada musyrikin Mekah. Di mana beberapa puluh orang sahabat Nabi kena tawan. Nabi minta tukar dengan budak perempuan hamba abdi ni seorang. Musyrikin Mekah tukar, beri free sahabat Nabi berpuluh-puluh orang tu dengan budak perempuan itu. Maknanya Nabi tidak nak pakai ke dia lah. Nabi tak beritahu tapi. Tak beritahu dia lah. Barulah ikhlas tu besar kan. Jadi dibebaskan kerana tebusan. Tebusan ni ialah hamba abdi perempuan. Tukar dengan sahabat Nabi yang ramai. Untunglah. Betul? Begitu. Okey. Apa? Hatta yada'al harbu. Sehinggalah mereka tu hatta yada'al harbu auzaraha. Sehinggalah mereka meletakkan senjata-senjata perang mereka.
sebagai tanda mereka itu kalah perang. Zalika, yang demikian itu, walau yasha Allah, kalau Allah Ta'ala kehendaki. Yang demikian itu, yaitu kamu bebaskan mereka kerana mereka tak lawan dah lagi kamu. Bebas dah, tak lawan lagi. Walau yasha Allah, kalau Allah Ta'ala kehendaki. Uraian bagi kalau Allah Ta'ala kehendaki ini kena tengok surah Al-Ahzab ayat 25. Kalau tidak, tak faham. Surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 25. Macam mana Hafiz malam? Sains tidak malam. Ayat berapa ni? Ayat 25. Al-Ahzab ayat 25. Muka surat berapa 421. 421. Waraddallahu alladhina kafaru. Dan Allah Ta'ala menghalau orang-orang yang kafir itu. Bighaizihim, dengan rasa penuh kemarahan mereka. Mereka marah tapi mereka semasa lagi. Nah, muka surat 25. Muka surat 421. Waraddallahu alladhina kafaru. Dan Allah Ta'ala menghalau orang-orang yang kafir itu bighaizihim, dengan penuh kemarahan-kemarahan mereka. Lam yanalu khairan, la yanalu khairan. Tidaklah mereka itu mencapai maksud-maksud mereka dalam perang itu, malah tak mendapat apa-apa pun kebaikan. Orang kafir itu, musyrik itu, tak dapat apa-apa kebaikan kerana lawan orang beriman. Ya gini, perang Ahzab ni ialah perang parit tu. Dia mari 100,000 lawan 100,000 orang sahabat. Tahun 5 Hijrah. 100,000 lawan 1,000. Nah, di mana yang 100,000 saat ni kena ribut lagi. Tinggal segala harta apa semua, segala lembu kambing. Dia bawa lembu kambing apa dah untuk buat kenduri besar. Dia tahu dah nak nabinya dan sahabat-sahabat ni tidak ada makanan. Berperang tu makanan pun tak ada. Sampai Nabi ikat batu di perut. Takut masuk angin. Jadi sipu tali perut pula. Mati. Jadi Nabi ikat batu di perut. Menggali parit tu keliling Madinah tu. Dan sahabat Nabi hanya 1,000 orang di tahun 5 Hijrah. 1,000. Lawannya 100,000. Jadi mereka mari makanan untuk buat kenduri besar. Siap dengan pancaragam apa semua. Mari belakang ni. Panggil belakang pancaragam daripada macam-macam ni. Panggil belakang. Tiba-tiba kena ribut. Ni ayat dia. Waraddallahu alladhina kafaru bighaizihim. Allah Ta'ala menghalau orang-orang kafir itu dengan kemarahan-kemarahan mereka. Penuh dengan kemarahan mereka. Masih lagi marah lagi. Tapi dah kalah. Dia kena ribut Kemah pun tak ada nak bawa balik. Lagi. Lam yanalu khaira. Tidaklah mereka mencapai apa-apa kebaikan dengan melawan orang beriman. Wa kafa billah. Dan cukuplah dengan Allah Ta'ala sebagai pelindung, sebagai penolong bagi orang-orang yang beriman. Wa kafallah, dan cukuplah dengan Allah
kul mu'minun, cukuplah Allah Ta'ala itu, cukuplah dengan Allah Ta'ala itu memberi pertolongan al-qital dalam peperangan Ahzab itu. Wa kana Allahu qawiyyan 'aziza, dan Allah Ta'ala itu maha kuat, dia lagi maha gagah perkasa. Nah, iaitu walau yasha'ullah. Kalau Allah Ta'ala kendaki, dia boleh hapuskan orang kafir itu dengan tak payah sahabat-sahabat berperang. Faham ayat tu? Kan? Nah, okey. Kalau Allah Ta'ala kendaki, nescaya sahabat saya tak payah berperang pun. Jadi kalah dengan begitu je. Boleh tak sahabat? Boleh, pasal perang Ahzab buat dah. Nah, la yansura ya la ya lan tansarakum sara minhum, tidaklah tidaklah apa situ? Nah, boleh? Lan tasara minhum, tidaklah Allah Ta'ala menolong mereka, tidaklah Allah Ta'ala menolongkan mereka. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala tidak kendaki nak tolong orang-orang kafir itu. Walakin tidaklah Allah Ta'ala menolong orang-orang beriman dengan cara seperti mana dia, maknanya nescaya kalau Allah Ta'ala nak tolong, nescaya dia binasa semua sekali. Allah Ta'ala tidak nak tolong mereka 100%. Tetapi kerana Allah Ta'ala tidak kendaki. Walakin akan tetapi liyabluwa ba'dakum bi ba'din, akan tetapi Allah Ta'ala nak uji setengah kamu ke atas setengah yang lain. Walladzina qutilu fi sabilillah, dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, walan yudhilla a'malahum, tidaklah Allah Ta'ala menyia-nyiakan amalan-amalan mereka. Sayahdihim, Allah Ta'ala akan beri hidayah pada mereka. Wa yuslihu balahum, dan Allah Ta'ala memperbaiki keadaan-keadaan mereka. Wa yudkhiluhumul jannah, dan Allah Ta'ala memasukkan mereka dalam syurga. Arrafaha lahum, dan Allah Ta'ala memperkenalkan syurga itu kepada mereka. Apa dia? Mati syahid, orang yang tak mati syahid pun. Dia orang yang mati syahid tu anugerah khas. Jadi orang yang berperang tu tapi tak mati tu, jadi tak masuk syurga dia. Masuk syurga juga. Pasal hadis lain ada seorang tu mati syahid. Sahabat dia, Allah sedih dia tak mati syahid. Dia mati seminggu semua dia. Jadi Nabi tanya, mana banyak pahala tu? Banyak pahala yang mati semua dia. Pasal dalam seminggu tu kan orang tu buat pahala banyak tak? Orang ni mati dah. Okey. Nah, tak. Orang tu sekat tu dah. Habis dah tu. Yang ni beri lagi tempoh. Jadi dalam tu dia buat amal ibadat lagi. Lepas tu mati syahid pula. Maka mati syahid dia yang kedua, orang yang kedua tu lebih banyak pahala daripada orang yang. Aku habis ayat ni sikit ni. Letih belakang dah ni. Jadi arrafaha lahum, Allah Ta'ala memperkenalkan syurga kepada mereka, iaitu
Allah Ta'ala suruh malaikat tu tunjuk ni syurga kamu, ni bilik kamu. Macam orang pergi ke hotel kan. Boy tu bagi-bagi tunjuk ni kat ni bilik ni ekor ni TV macam mana pasal ke apa-apa. Itu apa-apa. Nah, pasal apa-apa ni telefon ni gitu. Memperkenalkan pada mereka. Ada satu lagi tafsir, jadi Allah Ta'ala mengilham pada hati mereka, jadi kena syurga mereka. Ada juga. Jadi ayat akhirnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman, in tansurullah, sekiranya kamu tolong Allah, yaitu sekiranya kamu tolong agama Allah. Allah tak perlu ditolong. Kau dia perlu kita tolong dia? Tak. Allah Ta'ala tidak perlu kita buat ibadat pada dia. Dia tak perlu pun. Tapi kalau kita buat ibadat, seperti mana dia perintah tu, dia membalas. Nah. Jangan kita percaya ni pakat semua pakat tak sebut nama Tuhan ni, nanti Tuhan turut pada Tuhan Maha Kaya dia. Nah. Intang surullah, sekiranya kamu tolong Allah, iaitu tolong agama dia. Yang surkum, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Ni yang maha. Tadi Cina tanya saya tadi, di atas saya tadi. Kereta saya rusak di jangka. Saya beritahu lah. Macam ini mungkin beri. Dia tengok saya atas. Saya kata, awak dapat duit macam mana? Saya kata, saya minta nak lah. Macam mana kat tangan itu? Begitu lah. Saya tak jumpa lagi. Saya kata, jumpa ni. Wa yuthabbit aqdamakum. Dan Allah Ta'ala akan teguhkan kaki-kaki kamu dalam medan perang. Teguhkan hati-hati kamu bila berdepan dengan orang-orang yang tidak rusak. Jadi, insyaAllah kita sambung lain kali lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.